Alhamdulillah. Terima kasih semua. Pertama sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal huzna rabbi idza syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal af'al fa innahu la yahdi ilaihi ma siwak wa qina min syarril a'mali wan nawaya fa innahu la yaqi minhu ma siwak. Amma ba'd. Pertama sekali yang dihormati penceramah undangan kita atau pembimbing sesi kita pada petang hari ini yang berbahagia Ustazah Dr. Rohana, terutamanya juga semua yang sudi untuk bersama-sama kita pada petang hari ini, bukan sekadar untuk kita mendengar penjelasan berkenaan isu jururawat bertudung dalam usaha kita meneliti fatwa yang baru kita pendengarkan. Kita juga berusaha untuk memahami dan juga untuk memahamkan mereka-mereka yang berada di sekitaran kita akan perkara yang melibatkan kehidupan keagamaan kita. Tak lupa juga semua para petugas, mereka-mereka yang telah berusaha bersungguh-sungguh dan bertungkus lumus bagi menjayakan program pada petang hari ini daripada Firdaus. Saya ucapkan kepada semua wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai peluang dalam kita menjalani kehidupan kita, khususnya keagamaan kita di negara kita Singapura ini. Kita berpeluang melihat suatu pembaharuan, sesuatu yang berlaku dalam kehidupan seharian kita yang mungkin sebelum ini kita tidak terlihat, dan Alhamdulillah kita antara mereka-mereka yang terpilih dapat menyaksikan, dan kita sangat-sangat bersyukur. Sebagai ucapan syukur yang paling penting, kita ucapan Alhamdulillah. Namun sebaik-baik ucapan Alhamdulillah yang terakam dalam Al-Quran, yang terakam dalam ayat-ayat terawal dalam susunan Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, maka itu sebagai tanda kesyukuran dan sebagai tanda pembukaan kita bagi majlis yang penuh barakah ini. Saya ingin mengajak semua untuk membuka tirai lembaran ini dengan membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkati kita semua. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sebelum kita meneruskan program kita pada petang hari ini, saya ingin memberikan sedikit sebanyak maklumat. Antara lain seperti yang kita terlihat di layar skrin kita, atur cara program walaupun disebut bermula pada jam 2 petang dengan video tadi, pembukaan 25 minit. Sebentar nanti sekitar jam 2.10 minit kita akan bersama-sama diperdengarkan pembentangan khas oleh Ustazah Dr. Rohana. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak semua untuk mengambil sedikit perhatian kita akan beberapa perkara penting untuk kita bersama-sama memastikan perjalanan program ini mencapai matlamatnya. Pertama sekali, untuk makluman bersama, sesi ini akan dirakam. Rakamannya khusus untuk maklumat kita, untuk urusan Firdaus, untuk memastikan usaha-usaha ini, usaha-usaha dakwah ini akan dapat diteruskan dengan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya pasti topik perbincangan ini adalah sebuah topik yang sangat terkini, sangat menarik, dan insyaAllah akan mendatangkan manfaat daripada penjelasan Ustazah kepada pemahaman kita. Oleh itu, untuk kita sama-sama berhadapan dengan topik ini, kita berhadapan dengan minda yang terbuka dan kita berhadapan dengan hati yang suci, ikhlas kerana untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Oleh itu, sedikit sebanyak peringatan kepada semua untuk kita menjaga adab dan etika, khususnya apabila akan terbit nanti soalan-soalan
ataupun mungkin kita ingin memberikan pandangan dan pendapat. Bagi sesiapa yang kita dapati tidak menghormati atur cara peraturan yang dinyatakan sebentar tadi, kami terpaksa mengambil jalan akhir untuk mengeluarkan anda dari sesi ini. Kami mengharapkan pertimbangan, kooperasi dan pemahaman semua. Para peserta juga perlu faham bahawasanya untuk sesi ini, semua peserta akan diletak dalam mode mute. Disenyapkan mikrofon anda untuk memudahkan perjalanan program. Sekiranya anda mempunyai soalan, ajukan soalan-soalan anda ke menti.com, menti.com. InsyaAllah kami akan dapatkan maklumat daripada soalan itu dan kami akan adakan sesi khas di penghujung rancangan ini untuk menjawab soalan-soalan anda. Seperti anda lihat, kita bersama-sama dengan kita Ustazah Dr. Rohana insyaAllah akan membincangkan topik ini. Saya pasti akan ada soalan-soalan yang timbul. Ajukan soalan-soalan tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang suci, dengan harapan soalan anda itu akan memberi jalan keluar yang terbaik kepada mereka-mereka yang mempunyai soalan yang sama. Untuk tidak membuang masa, kami akan sebentar lagi mempersilakan yang berbahagia Ustazah Dr. Rohana Isnin. Untuk makluman kita bersama, sedikit maklumat ringkas berkenaan Ustazah Dr. Rohana. Beliau merupakan seorang pendakwah bebas. Latar belakang pendidikannya, beliau mempunyai PhD dalam pendidikan Islam. Terkini, Ustazah merupakan anggota Majlis Tertinggi Pergas. Beliau juga merupakan anggota Jawatan Kuasa Penasihat Darul Arqam. Namun yang paling relevan berkenaan tajuk kita pada petang hari ini, Ustazah Dr. Rohana merupakan anggota penuh Jawatan Kuasa Fatwa yang terlibat secara langsung dalam pembikinan fatwa jururawat bertudung pada petang hari ini. Untuk tidak membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya ingin mempersilakan Ustazah Dr. Rohana bagi sesi pembentangan jururawat bertudung. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Taufik dan juga Ustaz Taufik yang mewakili Perdaus juga. Jadi terima kasih bagi pihak Perdaus yang menjemput saya untuk kita sama-sama melihat apa yang berlaku ni 1 November begitu hangat sekali. Jadi muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu di bawah satu bumbung virtual Zoom ini untuk sama-sama ingin memahami dan Alhamdulillah syukur kita dapat berkumpul di dalam waktu cuti ini untuk melihat jururawat bertudung. Mari teliti fatwa. Jadi fokus Ustazah ialah untuk apa yang ada di dalam fatwa. Saya adalah ahli jawatan kuasa fatwa yang penuh. Saya bukan staf MUIS. Jadi saya akan fokus pembentangan ini pada sekitar fatwa. Pertama dari sudut metodologinya, kedua dari sudut penghuraian isi latar belakang tentang institusi fatwa, dan ada beberapa soalan yang telah datang lebih awal, maka saya telah masukkan sekali di dalam pembentangan saya. Jadi kalau kita lihat tadi pembentangan untuk soal jawab 30 minit, tapi sebenarnya soalan-soalan yang diberi lebih awal itu sudah dijawab lebih awal di dalam pembentangan saya. Dan kita lihat 1 November itu begitu hangat dan ia menjadi hari ini dalam sejarah. Kerana dalam sejarah selama ini kita sama-sama inginkan bahawa pihak jururawat atau para jururawat bertudung. Jadi Alhamdulillah kita alu-alukan kedatangan itu dan dari sini kita melihat fatwa ini apa.
kenapa jadi begitu hangat? Fatwahnya tu yang hangat, hot from the oven. Jadi kalau kita lihat fatwa ini adalah panduan, dia obat. Contohnya contohnya saya sakit perut, sebu. Jadi saya beli antacid. Sepatutnya beli 2-3 biji cukup atau 1 paket, tapi saya beli 20 paket. Kemudian saya ada lebih ni banyak. Jadi saya kata, mengapa tidak beri teman-teman di virtual ni, ada 47 termasuk saya ni. So semua saya beri obat antacid. Jadi sudah tentu ada segelintir dari kita mengatakan, kita tak sakit pun, kenapa diberi? Tapi ambillah, ini orang dah beri Ustazah Rohana beri. Ambil dan ucap terima kasih. Bagi siapa yang, adik saya lah sakit perut, ya memang sesuai ni pil ni, antacid ni, saya akan berikan kepada beliau. Ada pula, dia sendiri yang sakit perut. Jadi dia makan ubat tersebut. Jadi kalau kita analogikan sebagai ubat, dia sasaran ubat itu hanya kepada orang yang sakit. Begitu juga fatwa ini, sasaran fatwa adalah bagi siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Maka kita fokus kepada permasalahan tersebut. Permasalahannya ialah bagi para jururawat yang menghadapi situasi tertentu terpaksa dibuka daerah lengannya kerana polisi pekerjaan. Maka kita fokus di situ. Begitu juga kira fatwa-fatwa sebelum ini. Fatwa sebelum ini contohnya tentang permasalahan keuangan bagi siapa yang terjejas akibat COVID-19 atau pandemik. Maka fatwa melihat dari sudut 8 asnaf ini. Fatwa tidak menambah jadi 9 atau 10 asnaf yang dah ditentukan oleh agama Islam, tapi melihat dalam 8 asnaf ini adakah ia sesuai untuk dimasukkan dan dapat membantu kepada mereka yang menghadapi permasalahan. Begitu juga fatwa milk bank air susu ibu. Bank air susu ibu itu fatwanya keluar untuk umum, tapi bukanlah semua yang melahirkan anak maka perlu memberi anaknya dari susu daripada milk bank tersebut. Itu adalah bagi mereka yang terjejas pramatang. Itu pun dalam beratus ibu yang pramatang setiap tahun, tidak semua fatwa itu atau tidak sesuai fatwa itu kepada semua bayi yang pramatang. Kadang-kadang ibu tersebut dia sudah sedia ada susu, tetapi ada ibu kerana dia pramatang maka dia belum bersedialah badannya untuk menghasilkan susu, dan nak beri susu formula pula bayi ni terlalu kecil, belum mantap, dan jika diberi susu formula akan membawa kepada kemudaratan antara hidup dan mati. Dan bayi ni kalau tidak diberi susu, ibu tapi bukan dari ibu tersebut, maka dia akan antara hidup dan mati. Maka begitulah panduan fatwa di dalam mengeluarkan sesuatu, menyelesaikan sesuatu isu. Kemudian kita lihat, kita fokus kepada fatwa tudung. Fatwa tudung adalah bagi siapa? Bagi 3 kategori manusia ataupun 3 kumpulan ini yang terdapat di Singapura. Dan kita tahu fatwa ini berdasarkan lokasi, masa dan juga konteks tertentu. Ia sesuai untuk konteks kita di Singapura kerana perkembangan yang berlaku apabila pengumuman pada Ogos lalu, maka para jururawat menghadapi cabaran. Semua boleh guna tudung, tapi ada segelintir yang tidak dapat menutup dengan sempurna. Mereka yang beruniform ataupun penjawat jawatan awam berseragam, mereka
tidak boleh tutup. Para jururawat yang diizinkan untuk tutup. Jadi bagaimana mereka menjalankan tugas tetapi tidak dapat menutup dengan sempurna. Maka yang ketiga, untuk masyarakat, walaupun fatwa ini bukanlah 100% kerana masyarakat tu menghadapi cabaran, tapi masyarakat perlu tahu. Kadang-kadang masyarakat terkait dengan mereka yang terlibat nombor 1 dan 2. Dan juga masyarakat mahu mengetahui perkembangan fatwa. Ataupun mungkin masyarakat ni dia suami kepada isterinya yang bertugas. Atau ada masyarakat secara umum di Singapura, dan kadang-kadang ia bukan hanya masyarakat di Singapura yang ingin mengetahui tentang fatwa ini. Di luar negeri juga ingin mengetahui perkembangan yang berlaku di dalam institusi fatwa di Singapura. Jadi kesimpulannya, fatwa adalah membawa maslahat. Fatwa tidak membawa kemudaratan. Dia untuk situasi tertentu, contohnya saya jatuh, fracture tangan saya, kemudian sebelum ini saya solat lengkap 13 rukun mengikut mazhab Syafi'i. Tapi oleh kerana tangan saya ni retak, tidak boleh solat dengan sempurna, kena duduk di kerusi. Jadi sudah tentu ada rukun-rukun yang saya tidak dapat sempurnakan, lakukan secara sempurna. Maka daripada 13 rukun, kerana ada khazanah Islam, hukum-hukum agama yang memudahkan keadaan, memberi kemudahan ketika saya dalam mudarat dan memberi maslahat, maka alhamdulillah kita alu-alukan. Dan fatwa, nanti Ustazah akan huraikan lebih lanjut mengenai fatwa, tapi kita lihat laut dululah. Semua cuti kan di Bali. Jadi tapi kita alhamdulillah duduklah dalam masa 2 jam ini di sini menghadap laut ni. Jadi apa yang kita Ustazah nak bawa di sini, kita adalah terdiri daripada individu dan setiap manusia mempunyai kepelbagaian. Kepelbagaian dalam berfikir, latar belakang, kemudian emosi, kemahiran, cara berfikir. Jadi berdasarkan kepelbagaian ini, maka fatwa komiti atau jawatan kuasa fatwa terdiri dari kepelbagaian kepakaran. Begitu juga bila fatwa ini nanti dikeluarkan, ia akan pergi, berjalan menuju kepada kepelbagaian ragam manusia. Maka bagaimana cara kita nak menangani permasalahan ataupun kepelbagaian ini? Siapa yang boleh bersuara dalam kepelbagaian ini? Oleh kerana ada contohnya, saya ni sebagai pemandu pelancong, saya lihat kawasan ni bagus, sesuai untuk bawa pelancong nanti lepas kira dibuka border. Kedua, saya sebagainya ahli jurutera diberitahu supaya pergi periksa, kami dapati ada minyak di sini. Jadi kacamata jurutera akan melihat dari sudut kemahiran yang dia ada. Tetapi nelayan pula melihat, bagus, Masya Allah, cuaca baik, maka sesuai untuk tangkap ikan. Dan berbagai jenis manusia akan melihat satu perkara yang sama tapi dari angle yang berbeza. Jadi begitu juga apabila fatwa ini keluar, kita akan melihat dari sudut, berbagai sudut. Contohnya ada yang comparison, membandingkan. Macam mana kita tudung para jururawat ni, boleh tak juga polis guna tudung? Boleh, kenapa tidak lihat di negeri lain? Jadi kita membandingkan. Begitu juga historical, sejarah. Dari dulu tudung ni, dah bertahun-tahun tudung ni ditimbulkan isunya, tetapi kenapa sekarang? Ada juga pendapat yang mengatakan kenapa dari dulu tidak diberi fatwa untuk memakai tudung. Jadi ada yang melihat dari sudut sejarah, ada yang melihat dari sudut politik, ada yang melihat dari sudut polisi,
Dan ada juga yang melihat dari sudut impaknya, kesannya fatwa ini. Tapi sebagai anggota Jawatankuasa Fatwa, hadirnya saya di dalam Zoom ini hari ini ialah untuk sama-sama kita melihat fatwa ini sebagai panduan. Tu guide Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku di luar sana, begitu bercelaru fatwa keluar, sama juga pelbagai perbandingan sejarah, politik, polisi, impak dicampur adukkan dengan fatwa yang keluar. Jadi dia jadi bingung lah. Sebab itu ni terima kasih kepada Perdaus yang menjayakan program ini untuk kita sama-sama melihat fatwa itu sendiri bagaimana. Namun Ustazah tak nafikan bahawa impaknya memberi impak yang Masya Allah hangat diperbincangkan. Sudah tentu dan saya yakin di dalam perbincangan fatwa kami juga tahu bahawa impak ini ada pihak-pihak tertentu yang akan fokus kepada pendidikan, pendekatan, awareness, berbagai cara. Sebab kalau kita lihat kita ada lapisan pelbagai lapisan masyarakat. Ada strawberry, ada zaman X generation, Y generation. Jadi bermakna ada yang nak segera TikTok ni, zaman TikTok. Jadi itu ada pihak tertentu yang urus. Fatwa tidak fokus kepada kesemua ini. Fatwa hanya fokus kepada hukum. Bagaimana hukum ini dikeluarkan. Mari saya bawa semua muslimin dan muslimat kepada Al-A'mash, kira ulama terbesar di zaman Imam Abu Hanifah. Dia berkata kepada Imam Abu Hanifah, ya ma'syaral fuqaha, antumul aqtiba wa nahnu sayadilah. Wahai sekalian ahli fikih, maknanya termasuk Imam Hanafi ini dalam bentuk plural ni, bukan Imam Hanafi sahaja. Semua yang terlibat dalam fikih. Kamu ni para doktor dan kami adalah ahli farmasi. Jadi kalau kita lihat doktor, mari kita bawa bersamalah kalau kita lihat doktor sudah tentu apabila pergi ke dalam bilik pembedahan, tidak pesakit datang dalam keadaan sakit dan cedera parah, terus mari berkumpul, kita operate bedah dengan kita punya alat-alat bedah. Sudah tentu ada x-ray, perbincangan, kemudian siapa next of kin jika ada berlaku, sign surat tertentu, dan sudah tentu ada bahasa-bahasa yang digunakan, yang istilah-istilah yang digunakan yang kita tidak dapat faham. Tetapi itu adalah istilah doktor. Baru doktor pergi ke bilik pembedahan, kemudian melakukan pembedahan. Apabila pembedahan sudah berlalu, selesai, kemudian nanti ada program-program susulan. Sama ada boleh half day surgery ke atau beberapa hari kena rehat di hospital, dan sudah tentu ada program susulan. Program susulan seminggu, 2 bulan, lepas tu lepas tahun dan seterusnya. Kemudian ada terapi. Mungkin bagi siapa yang terlibat dalam terapi dan seterusnya. Begitu juga fatwa. Sebab itu fatwa, kalau kita lihat betul-betul, dia adalah istimbat. Istimbat ahli ijtihad, ahli mujtahid. Istimbat tu bukan makna keluar. Istimbat tu excavate. Excavate tu mesti ada alat excavatornya, mesti orang yang mahir. Tak ada dia nak sodok pokok tu tersodok orang yang lalu tepi jalan tu. Jadi perlu ada kemahiran. Sebab itu kalau kita lihat definasi fatwa, definasi ijtihad, definasi mujtahid, orang yang berijtihad dalam mengeluarkan fatwa itu, dia an yastanbitah, istimbat, bukan keluar. Kalau keluar maknanya yakhrujah atau yukhrijah.
Tetapi ni istinbat. Mesti fikir, tenung, ada ilmu-ilmu tertentu yang perlu digunakan. Perlu lihat juga apa akan jadi nanti kalau kita keluarkan fatwa ini dari saat ini. Apa yang akan jadi, apa punca fatwa ini dikeluarkan. Maka jawatan kuasa fatwa terlibat dalam urusan ini. Begitu juga dalam membuat keputusan ini tidak satu orang, seperti yang kita dengar dalam video tadi, Mufti ada sebut bahawa ini adalah urusan kolektif dan hampir semua ahli jawatankuasa fatwa mereka independen, maknanya bukan staf MUIS. Saya ahli jawatankuasa penuh tapi saya bukan staf MUIS, saya ada tugas saya sendiri di luar. Jadi apabila ada fatwa, sama-samalah bersengkang mata. Lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID ni. Dalam COVID, Masya Allah, Subhanallah, banyak insiden baru. These emerging issues yang tidak ada di zaman Rasulullah tetapi perlu difikirkan bersama. Jadi kalau kita lihat isu yang berlaku, ada 3 jenis isu. Lebihlah ya Ustazah jelaskan secara ringkas. Kalau nak jelaskan secara panjang, kita berkhemah 2-3 hari nanti. Jadi di sini dalam masa yang diberi, saya jelaskan isu terkini ini ada yang boleh dikiaskan dengan perkembangan semasa, perkembangan pendidikan, ekonomi, teknologi. Ada yang salah gunakan subutex, grass, ice, ni istilah-istilah dadah ni yang mana tidak terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada word haramallahu subutex, tak ada kan. Jadi maka kita boleh kiaskan, lihat bukan kita ulama, ulama yang kiaskan dengan arak di zaman Rasulullah itu penghubung kita. Sebab itu kadang-kala bila kita dengar kata-kata yang mengatakan kenapa tak ikut Al-Quran dan Sunnah saja? Kenapa nak pergi ikut ni, ikut tu? Sebab ilmu agama ini bila masa berlalu ulama pisahkan supaya lebih senang kita faham mana fiqh muwazanah, mana fiqh mihan, mana fiqh aulawiyat, dipisah-pisahkan supaya mudah untuk kita pelajari. Jadi oleh kerana ilmu ini sudah terpisah-pisah, maka kita yang di dalam fatwa ini perlu melihat dengan menggunakan ilmu-ilmu yang ada ini. Dan ilmu-ilmu yang ada ni sebenarnya dari Al-Quran dan hadis. Jadi itu maksudnya untuk nombor 1. Kemudian kedua, kurang jelas. Kadang-kadang bila Allah beritahu solat, kemudian solat wusta. Wusta tu apa? Sebenarnya ada jawapannya. Bila Allah beritahu dalam surah Al-Fatihah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa tu sirat? Dijelaskan ayat selepasnya saja. Iaitu jalan orang yang mendapat nikmat. Jangan ikut jalan yang orang yang dimurkai dan sesat. Tapi kadang-kadang jawapannya tak direct begitu. Dia mungkin terdapat dalam Al-Quran tapi dalam taburan ayat yang lain ataupun dalam hadis. Jadi perlulah usaha juga. Tetapi bahagian yang ketiga ialah tidak ada di zaman Nabi. Maksud tidak ada di sini, isu terkini ni tak ada. Dia emerging issues. Akibat daripada keadaan perkembangan semasa, contohnya premature baby ni, zakat bagi asnaf ataupun zakat bagi mereka yang terjejas dalam COVID, isu tidak boleh masuk masjid, bukan maknanya tak boleh solat. Solat hukum Islam tetap ada. Tetapi tak boleh masuk masjid dalam keadaan tertentu ketika itu. Dulu sawu sufu fakum, rapatkan soft-soft kamu, tapi kita dah biasa. Tetapi dengan hikmah, nikmat yang Allah beri, Allah utus satu virus kecil ni, bukan satulah, banyak seluruh dunia terjejas. Dengan virus kecil ini jadi banyak pendidikan lah yang kita dapati dalam 2 tahun ini. Dan
Fatwa juga dapat juga mempelajari dan meneliti fatwa-fatwa bahawa the norma yang selalu kita lihat sawu sufu fakum berbeza vocabulary-nya, sebutannya. Maka isu yang emerging issue ni lah yang kita nak lihat, di mana itu yang ada dalam khazanah Islam dan juga dalam prinsip agama. Itu yang ijtihad ada bagi poin nombor 1, poin nombor 2, poin nombor 3, tapi ijtihad lebih dilihat dalam poin yang ketiga. Maka fatwa tudung ini kita letakkan dalam poin yang ketiga. Sebenarnya tudung tak payah, tudung sebagai salah satu pakaian untuk menutup aurat, tak payah dimasukkan dalam fatwa. Buat apa? Tudung kan semua dah tahu. Ia salah satu dari kira pakaian menutup aurat. Menutup aurat itu wajib. Jadi fatwanya bukan pasal tudung. Fatwanya dia memakai tudung kerana ada polisi BBE atau polisi-polisi yang lain menyebabkan dia tidak dapat menutup aurat secara sempurna. Itu yang tidak ada. Maka perlu dilihat. Kemudian di sini saya bawa semua ke dalam mengenali sedikit, walaupun tidak nampak, tapi mengenali sedikit fatwa komiti atau jawatan kuasa fatwa, di mana mufti sebagai chairman. Chairman tu maknanya mufti tak pernah ponting, hadir selalu mempengerusikan fatwa tersebut, fatwa secara fizikal, tapi dalam keadaan COVID ni ada juga yang dalam bentuk virtual, dan mufti kira mufti sebagai pengurusi untuk membentangkan, berbincang, tetapi jawatan kuasa fatwa juga berhak untuk memberi input-input mereka. Kalau kita lihat di sini ada 5 orang di dalam anggota jawatan kuasa penuh. Dan dalam 5, satu sahaja staf MUIS iaitu Mufti Dr. Nazaruddin Muhammad Nasir sebagai pengurusi atau chairman yang kira koordinate lah mesyuarat tersebut. Dan kita lihat Ustaz Ali, Ustaz Muhammad Hasbi, Ustaz Fathur Rahman, Ustazah sendiri, ini kira semua ada kepakaran dan kemahiran masing-masing, dan ini kepelbagaian, tapi kepelbagaian yang enrich, memperkayakan lagi perbincangan. Lagi saya lihat 6, Ustaz Ali lihat 9, Ustaz Hasbi datang, dua-dua sama, cuma angle mana yang anda lihat. Ayat Al-Quran itu boleh dilihat dari sudut sekian, ada yang melihat dari sudut sekian. Jadi itu dengan adanya ramai secara kolektif dengan kemahiran setiap dari asatizah ini, dia memperkayakan fatwa tersebut. Jadi kita lihat ini adalah anggota bersekutu dan kebanyakannya adalah ahli independen, dan mereka termasuk saya sekali memegang jawatan sekitar 3 tahun, iaitu sehingga 2022. Dekat ni. Jadi dan dekat ni lah yang ada polisi ni, kita takkanlah nak tunggu delay terlalu lama, maka kita terus berbincang bersama. Okey. Jadi kita lihat di sini, apabila fatwa itu keluar, fatwa itu bukan fatwa yang mengeluarkan kira oleh jawatan kuasa yang mengeluarkan fatwa tersebut. Fatwa artinya soalan yang timbul. Jadi hasil daripada pengumuman oleh pemerintah pada Ogos tahun ini, iaitu tahun 2021, maka yang mana para jururawat boleh menggunakan tudung di dalam tugasan mereka, namun ada 2 permasalahan yang berlaku. Permasalahan inilah, Ustazah tak payah ulang lagi lah, dah berkali-kali saya ulang, tapi nanti Ustazah akan ulang lagi juga.
Jadi permasalahan inilah yang kita ingin lihat. Maka okey, tapi ya saya dengar kerana percampuran naduk tadi kita lihat that tunnel vision tu gajah tu kan. Orang akan lihat dari banyak angle, dari sudut politik, dari sudut polisi, dari sudut impaknya. Tetapi ingin dinyatakan di sini bahawa tak ada fatwa yang dikeluarkan mengatakan para jururawat buka auratnya. Bukan fatwa, tetapi polisi pihak hospital tertentu kerana ada situasi tertentu. So situasi tu yang terdesak, yang darurat sehingga perlu membuka auratnya, iaitu bahagian lengannya. Ni contoh BBE, bare below elbow, hatta cincin dan juga gelang, jam, handsock tidak diizinkan kerana keadaan tertentu. Itu Ustazah serahkan kepada pihak hospital lah untuk menjawab. Tapi saya pasti dan yakin sudah ada keterangan dari pihak hospital. Jadi kita ingin fokus kepada fatwa. Fatwa ini hasil dari soalan mereka atau jururawat yang terlibat menutup di atas, tapi di bahagian bawah ni iaitu lengan terpaksa dibukakan. Okey. Okey, kemudian kalau kita lihat perjalanan fatwa ini, pertama dia sejarah lah, historical, tapi Ustazah beritahu sahaja sedikit. Sejak dari tahun 1880 pihak kolonial memerintah, kemudian memberi arahan, tapi ada segelintir masyarakat tak dapat ikut sebab mereka ni beragama Islam. Jadi tak sama arahan yang diberi tu. Jadi mereka pihak kolonial ni akur daripada Ogos 1966 AMLAH ditubuhkan. Panjang cerita tentang AMLAH ditubuhkan, Ustazah ringkaskan. Dan AMLAH adalah kira Muslim Act di mana di dalamnya terbahagi 3 institusi. MUIS adalah salah satu institusi yang menjaga dan centralize untuk masyarakat Islam, dan di dalam MUIS ada banyak pihak-pihak tertentu atau departmen-departmen tertentu. Ustazah akan fokus kepada pihak saja, departmen ni Office of Mufti, pejabat mufti. Pejabat mufti MUIS, banyak tugasan mereka, bukan fatwa sahaja. Salah satu dari tugasan mereka ialah fatwa. Apabila mereka dapat soalan-soalan ini, maka mereka melihat, mengkaji, merujuk buku-buku fikih, ulama-ulama salaf, berbincang dengan beberapa asatizah dan juga mereka yang berkemahiran dalam bidang tersebut. Itu sekretariat. MUIS ini sebagai sekretariat Jawatankuasa Fatwa. Dan apabila sudah ada lakaran itulah nanti yang akan dibawa dalam perbincangan di nombor 6 tu nanti. Kemudian yang ketiga, kita akur bahawa fatwa ini adalah unsur penting bagi kehidupan Muslim di Singapura. Dan kita tahu fatwa ini dia sebagai panduan. Macam Ustazah beri analogi tadi obat. Bila Ustazah beri seseorang ini, dia kata, ya Ustazah saya sakit. Jadi sesuai Ustazah ubat tu. Tapi ada orang tak nak ubat tu. Dia tak nak antiacid. Dia nak ubat lain. Dia nak ubat lain. Silakan. Tetapi fatwa ini dah dibincang, ramai pula terlibat. Kemudian dah dikaji dengan teliti. Jika ada pendapat yang berbeza, platformnya tu yang kita kena berhati-hati. Sebab seperti yang kita sebut tadi dalam analogi laut tadi, kita ada beragam jenis manusia.
jika diletakkan dalam social media yang terbuka, dia bukan mendatangkan perbincangan akademik, perbincangan yang inovatif, kreatif, tapi dia boleh membawa kepada kehangatan lagi kerana masyarakat tu berbeza-beza cara berfikirnya. Dia boleh jadi emosi kadang-kala. Okey, jadi kita akur ya tadi bahawa fatwa adalah unsur penting kehidupan masyarakat Islam di Singapura, dan kita akur dengan adanya anggota jawatankuasa fatwa yang mana majoriti dari mereka bukan dari staf MUIS, mereka bersama menggembling ijtihad ijtihad menggembling tenaga, fikiran, minda untuk memberi pendapat, dan fatwa itu bukan hanya satu kali perbincangan. Dia berkali-kali. Dan kadang-kala kalau anda lihat dalam fatwa di website MUIS, anda akan lihat dua tarikh perbincangannya. Tapi ada perbincangan melalui email, perbincangan melalui telefon, perbincangan informal. Kemudian kita lihat di sini poin yang kelima, diskusi. Kalau ia berkaitan dengan virus pandemik, contohnya apabila kita ingin menutup masjid ketika itu. Apa tu maksud virus pandemik ni sampai boleh berbahaya dan menjejas orang ramai. Jadi kalau kita lihat Singapura di antara yang awal menutup masjid, jadi sudah tentulah isu tu menjadi fatwa itu menjadi satu isu yang hangat diperbincangkan kerana belum ada perbandingan yang mereka lihat. Masyarakat belum nampak lagi, jadi nampak apa yang dibentangkan oleh fatwa. Kemudian kita lihat perlu ada perbincangan, ini poin yang kelima, perbincangan dengan mereka yang terlibat di dalam virus tu, contohnya pakar, doktor yang bahagian kira kita tak nampak dengan mata kasar, tapi mereka yang tahu kesannya. Jadi perlu ada perbincangan dengan mereka yang berkemahiran, atau joint tenancy. Jadi perlu tanya mereka yang bertanggungjawab di dalam bahagian ini. Kemudian yang keenam, baru ada perbincangan fatwa dengan ahli jawatankuasa fatwa. Seterusnya diskusi asatizah yang berpengalaman. Selepas tu fatwa tu tidak disimpulkan, mungkin dah diputuskan, disimpulkan, kemudian nanti akan bantu susun semula, kemudian nanti email lagi, ding dong dari sudut bahasa, dan seterusnya bincang lagi dengan asatizah, kemudian baru ada baru diluluskan, dan nanti ada sesi pertemuan iaitu engagement session. Okey, kemudian di sini Ustazah ingin bawa semua bersama untuk melihat fatwa tersebut. Dan tadi kebanyakan kita sekali lalu saja sebab saya dah ceritakan sebelum ini. Jadi kalau kita lihat di sini, fatwa ini dibincang 6 September dan 5 Oktober. Lihat tarikh ini amat penting kerana tarikh ini ialah tarikh setelah diumumkan oleh menteri bahawa polisi, bahawa para jururawat boleh menggunakan tudung. Kemudian timbul beberapa soalan, baru mesyuarat ini diadakan. Kemudian seterusnya, pemerintah telah mengumumkan perubahan polisi, maka dengan ada perubahan polisi sudah tentu akan menjejas masyarakat. Kemudian di sini Ustazah ada highlight pertanyaan, fatwa tidak akan keluar kecuali ada pertanyaan. Dan kalau lihat di Singapura, fatwa tu sendiri maknanya sebenarnya ialah orang soal, kita menjawab. Jadi kalau di masjid, orang soal Ustaz A atau orang soal Ustaz B. So Ustaz A dan Ustaz B ni menjawab. Itu sebenarnya fatwa.
Tapi di Singapura kita lihat fatwa berbeza sedikit. Kita apabila keluar fatwa maknanya dia isu kompleks, permasalahan yang dilihat dalam keseluruhan. Kalau kita lihat kesakitan, kesukaran, dia ada 3 jenis. Satu, kesukaran yang boleh diatasi. Kedua, kesukaran yang kita perlu tanyalah teman-teman yang berpengalaman ataupun tanya ustaz, asatiza yang berpengalaman kerana menjejas diri dia dan keluarga dia. Tapi ada permasalahan yang menjejas lebih rumit. Contoh apa yang Mufti tadi cakap di awal video tadi, permasalahan kita sekarang dah multifaceted. Bukan hanya bila kita cakap pasal fatwa, tudung, dia bukan tudung saja. Tudung dalam politik, tudung dalam fashion, tudung banyak. Jadi bagaimana nak lihat tudung dalam permasalahan yang ingin diselesaikan ini sahaja. Kemudian pakaian seragam iaitu uniform group. Fatwa ini bertujuan, jadi kalau kita lihat fatwa ini bertujuan memberi panduan kepada para jururawat atau petugas lain yang menghadapi kesukaran untuk menutup aurat dengan sempurna disebabkan polisi pakaian seragam. Fatwa atau ahli jawatan kuasa fatwa bukan memohon polisi untuk uniform group dan sebagainya. Itu ada pihak-pihak tertentu. Jadi fatwa ni berkumpul, asatizah-asatizah yang terlibat berkumpul untuk membincangkan isu kompleks tersebut. Kemudian keempat, menutup aurat adalah satu kewajipan bagi Muslim yang telah mencapai usia baligh. Okay. Itu kita tak nafikan, memakai tudung memang wajib. Siapa kata tudung tak wajib? Tapi ialah sama juga dengan solat. Solat itu wajib. Tapi balik pada keluarga masing-masing bagaimana dia membuat pendekatan pendidikan agama, mengatakan solat itu wajib, tudung itu wajib kepada keluarga mereka atau individu tersebut. Kemudian kebaikan kepada diri dan masyarakat. Okey. Ustazah terus pergi kepada menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Okey, terus dalam konteks Singapura secara khusus, kita melihat fatwa dalam konteks kita. Kita tahu kita sandwich antara dua majoriti Muslim, negeri majoriti Muslim, kita minoriti Muslim. Sudah tentu dengan konteks kita Singapura yang berbeza, kita boleh buat fatwa milk bank dan kita boleh buat fatwa tudung. Tetapi setiap negeri ada permasalahan dan konteks negeri tersebut, maka fokus di sini ialah dalam konteks Singapura secara khusus. Kemudian seterusnya, demikian fatwa mesti melihat konteks wakil Singapura. Satu ketika, Ustazah tengok jam juga jadi satu ketika Malaysia ada membuat fatwa menaikkan degree solat subuh. Ada beberapa degrees 2 degrees. Kemudian sekitar 15 minit. Kemudian mereka yang tinggal di kawasan Woodland mengajukan soalan, bagaimana ni? Tapi ini bukan fatwa, ini soalan dan dijawab. Kita di Singapura, walaupun Woodland dekat dengan Johor, Singapura ikut konteks Singapura. Jadi kalaulah ada pihak-pihak, tadi Ustazah ada bawa tunnel vision, gambar analogi gajah tadi. Jadi kalau kita buat comparison kita dengan negeri lain, kita dengan negeri itu, fokus kita dalam fatwa ini melihat konteks kita, iaitu konteks Singapura. Dan kita lihat syariat Islam ini melihat individu, kesan pada individu. Dia mengikut konteks teks itu, teks fatwa ini ada nota di bawah Ustazah ada letak ni, teks sesuatu
fatwa itu berdasarkan konteks kita ataupun time, space, konteks ataupun situasi kondisi kita di Singapura ini. Jadi situasi kita berdasarkan syariat Islam, jika ada permasalahan maka ia boleh diatasi. Sebab tadi saya sebut permasalahan ada 3 jenis. Satu yang tidak ada dia masalah, sebenarnya tidaklah, kecil aja perkara tu. Ada yang menjejas dia tapi masih boleh dirungkaikan dan diselesaikan, tidak perlu dibawa ke fatwa. Tapi ada permasalahan yang agak rumit, kritikal, yang perlu dibincang bersama dan melibatkan ramai untuk mengetahuinya. Jadi apabila sesuatu kewajipan, warna merah ni saja ya Ustazah baca, apabila sesuatu kewajipan itu sukar, maka syariat Islam. Bila Ustazah kata syariat Islam ni bermakna berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bila kita kata Al-Quran dan Sunnah, ingat bila masa dah berlalu, pembelajaran fikih ini ataupun tafsir, ini dah pisah-pisah untuk kemudahan pembelajaran. Jadi apabila kita bincang tu, kita bincang berdasar fiqh waqi'i, fiqh muwazanat, fiqh awlawiyat, tafsir, bahasa Arab, itu semua merangkumi syariat Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah, menyediakan ruang. Dan kita tidak lupa ulama dahulu, apa yang mereka huraikan di dalam cabaran kehidupan mereka. Sebab dalam lipatan sejarah, kita perlu pandang ke belakang. Bukan jaga pandang belakang, perlu pandang belakang, melihat apa yang dah dilakukan. Mungkin ada yang kita boleh contohi, tetapi kita perlu patah balik, kita di kurun 21 ini. Jadi apabila kita melihat pandang belakang sekali, melihat konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kurun yang ke-6 dan 7, kita kena ingat tidak begitu romantis sangat ke belakang, kita pandang ke belakang, balik ke alam nyata, bagaimana nak diaplikasikan ke dalam situasi kita sekarang ini. Maka ada prinsip-prinsip dan garis pandu yang bersesuaian yang disediakan, dan agama Islam juga mengelakkan kesusahan dan kesukaran. Ayat yang fattakullah mastata'tum. Ni di bawah, fa'tu minhu mastata'tum. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sedaya upaya kamu. So takwa ni maknanya dengan lain perkataan do good. Nak buat baik kepada Allah, nak beribadah kepada Allah. Sudah tentu setiap hari ada cabaran yang kita hadapi. Kita pun tak sangka bahawa pandemik akan datang, coronavirus akan datang. So automatically kita kena cari cara bagaimana ni nak atasi permasalahan yang dihadapi. Dan setiap detik akan ada permasalahan yang baru yang akan datang. Dan kalau kita tak lihat isu tudung, kita akan lihat isu-isu yang lain juga nanti ke depan. Isu food security, climate changes, sustainability, yang mana itu isu umum. Tapi kadang-kadang dia ada tergeser sikit dengan agama Islam. So jadi dengan fatwa tudung ini, dengan kehangatan yang berlaku di luar sana, alhamdulillah, ini satu perkembangan yang positif. Semua ingin tahu. Dan terima kasih bagi yang hadir di dalam majlis ini kerana ingin tahu lebih mendalam. Kemudian ini hadis yang dibawa, fa'tu minhu, apa yang aku larang, jauhi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sampaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kamu diperintah, apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum. Jadi bawalah seberapa yang kamu mampu. Jadi agama Islam mengikut kadar kemampuannya, tidak bermakna amalan agama itu kurang atau lemah keislamannya.
contohnya kalau kita lihatlah baru-baru ini saya sering kali pergi ke doktor sebab saya jatuh, fractured Jadi daripada saya sembayang tu selama ni 13 rukun, tiba-tiba menjadi 7 rukun, kena sembayang dalam keadaan duduk. Jadi bukan bermakna saya ni less Muslim. Begitu juga bagi mereka yang terjejas dalam beberapa pengurusan yang lain. Apabila mereka sembayang 4 rakaat kerana mereka musafir, menjadi 2 rakaat, bukan bermakna 2 itu menunjukkan oh dah kurang, kualitinya pun kurang. Tidak tapi ia berdasarkan garis pandu keagamaan lah. Ya. Para jururawat yang memainkan yang terakhir, baris yang terakhir, para jururawat yang memainkan peranan yang penting dalam memelihara dan menyelamatkan nyawa, memang kita tidak nafikan, dan mereka berkemahiran, mereka sudah mengikuti kursus dalam bidang mereka. Jadi tidak wajarlah bagi kita, okey, tutup, berhenti, kamu tak boleh tutup aurat. Jadi mereka terdedah dalam, nak berhenti ke? Nak apply kerja sebagai jururawat ke? Tapi tak boleh tutup aurat. Jadi di sini ada 2 perbandingan yang perlu dilihat. Ustazah belum pergi ke, Ustazah rasa insya-Allah sempat. Namun terdapat situasi yang tidak membolehkan. Ini Ustazah terus laju sedikit, dia tertakluk kepada polisi dan keperluan institusi. Fatwa akur perkara ini dan ataupun ahli jawatan kuasa fatwa akur perkara ini dan melihat ada tak dalam khazanah Islam solusi. Sudah tentulah ada. Sebab Rasulullah apabila wahyu, di antara wahyu terakhir yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku dah sempurnakan agama kamu. Yauma akmaltu, dah sempurna agama kamu. Apabila kita kata sempurna agama, bermakna the basis, the roots, secara dasar selama 23 tahun, 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah, the basic asas prinsip keagamaan sudah ada. Tapi Rasulullah akur bahawa syariatullah, iaitu Al-Quran dan Sunnah ini akan travel through times, akan travel through space, lokasi yang berbeza, akan travel ikut perkembangan yang berbeza. Itu yang nanti ada kayu ukur yang membantu untuk melihat fatwa tersebut. Samalah bila keluar, apabila pandemik berlaku, dalam masa yang sama saya dapat tahu Aedes ketika tu pun menyerang Singapura. Adalah daerah-daerah tertentu. So mula-mula saya tak tahu. Tapi bila saya baca artikel ni di Surat Khabar Indonesia, di mana ada Wolbachia. Apa bila saya pun tak tahu apa Wolbachia. Jadi saya bila Surat Khabar Indonesia ini memuji perkembangan Singapura yang mana mengatasi nyamuk Aedes dengan mengenalkan dikira pemikiran inovatif, kreatif, mengenalkan ni Wolbachia yang diinjek di nyamuk jantan. Adakala diinjek di nyamuk betina. Kemudian ni satu solusi untuk menyelesaikan nyamuk Aedes. Jadi kita tak tahu kan apa tu Wolbachia, apa tu Aedes, rupanya nyamuk betina saja yang menyerang. Jadi apa akan jadi apabila nyamuk jantan bersama dengan nyamuk betina ni? Apa akan jadi diinjek di nyamuk jantan, dan apa akan jadi jika tidak diinjek di nyamuk jantan tapi diinjek di nyamuk betina? Hajilah baca, nak fahamkan perkara tersebut. Tapi bukan bermakna saya dah faham Wolbachia, nyamuk Aedes, saya dah faham segala-galanya.
saya akur pihak yang inovatif, kreatif dalam menyelesaikan isu nyamuk Aedes ini sehingga dirakam oleh Surat Khabar Indonesia. Jadi kita tak mustahil isu di fatwa tudung ni, fatwa pertama yang keluar di Singapura ni, dia akan dirakam di pihak-pihak bukan hanya di Singapura, dan ia menjadi naratif yang akan dibicarakan di masa hadapan. Jadi di sini Ustazah sambung sedikit. Di sini tata cara pemakaian sewaktu bertugas yang berkait dengan faktor keselamatan. Ini pihak hospital. Saya dapati ada pihak hospital yang kerana jururawatnya sering terlibat, maka dia dalam keadaan BBE setiap waktu. Tapi bila dia nak pulang, dia bolehlah gunakan windbreaker ke coat dan sebagainya. Tapi ada jururawat yang di dalam ward tersebut sahaja menggunakan BBE, tetapi luar ward dia boleh gunakan, jururawat ini boleh gunakan pakaian yang lebih menutup aurat. Kemudian kita lihat berurusan langsung dengan pesakit atau apabila memasuki persekitaran di mana pesakit ditempatkan. Kemudian banyak hadislah. Oleh kerana fatwa ini agak tidak boleh diberi begitu panjang lebar, pening ya. Yang ini saja kita dah agak nak memahami, dia memerlukan masa 2 jam ini pertemuan, apalagi di dalam kalau diberi panjang lebar lagi. Jadi fatwa memang tidak panjang, dan dalam fatwa ini banyak hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran, mazhab-mazhab lain yang sesuai dimasukkan di dalam, tetapi kerana ruang yang terbatas, maka dimasukkan perkara-perkara yang kita rasa lebih sesuai. Kemudian ini tradisi fiqh Islam, Ustazah dah sering sebut. Kemudian Ustazah suka nak tekankan hadis Inna Dina Yusrun. Agama tu mudah. Kalau kita ikuti sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gaya wanita-wanita yang hidup sezaman dengan Nabi, sahabat-sahabat lelaki yang hidup sezaman dengan Nabi, cara penyelesaian permasalahan mereka mudah, tidak rumit. Okey, mungkin ada yang berkata, ialah Ustazah belum ada berbagai-bagai teknologi. Ya, sebab itu dengan ada multifaceted, kompleks, ini yang perlu fatwa. Okey, terus kita pergi kepada nombor 15. Ada polisi tertentu dan yang sering ditekankan ialah perkataan daruriyat, hajiat dan tahsiniat. Ustazah masih ada lagi 5 minit untuk menjelaskan ini, sebab dengan kefahaman daruriyat, hajiat dan tahsiniat ni, makna Melayu dia ada di dalam bracket tersebut. Level daruriyat, hajiat, tahsiniat ini diberitahu sekali lalu di dalam fatwa, dan di akhirnya disebut pertimbangan ini harus dilakukan oleh individu. Sebab kita tahu di luar sana jururawat ada kepelbagaian juga, permasalahan tersendiri. Maka dari melihat daruriyat, hajiat dan tahsiniat ini mungkin boleh membantu dalam membuat keputusan, decision making. So empowerment itu diberi kepada individu. Di sini Ustazah bawa dua daci, weighing machine ini. Satu daruriyat yang kita fokus adalah daruriyat, the basic essential. Basic essential ialah pekerjaan. Kita tahu dengan perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, pembayaran rumah mungkin belum selesai, pemakanan, minuman, ini semua adalah basic essential, daruriyat.
kalau kita lihatlah, saya tidak sebut negeri mana, di dalam keadaan kita dulu 50 tahun, 60 tahun dahulu, yang mana anak-anak belum lagi mengenali shopping center, mana ada Shopee dan sebagainya. Mereka itulah pakaian mereka. Kadang-kadang pakai seluar saja. Lari sini, lari sana. Maybe 50, 60 tahun dulu. Jadi pada mereka, kehidupan mereka ialah kehidupan daruriyat. Itu level ketika itu. Tapi level ketika ini, daruriyat kita kerana banyak pembayaran bil, juga kehidupan seharian. Di sini Ustazah ada letak untuk poin 17 dan 18. Pertama, memelihara kesinambungan hidup yang baik dan bermakna. Ustazah sebut bil rumah itu mungkin tak semua orang menghadapi permasalahan yang sama. Makanan, mungkin ada orang tidak menghadapi permasalahan itu. Sebab itu kita beri empowerment. Kita nilai kita di dacing yang mana. Dacing yang level daruriyat yang mana kita perlu menunaikan basic essential ni. So basic essential di antaranya ialah memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Kenapa Ustazah fokus di situ? Kerana ia terdapat dalam fatwa di dalam poin yang ke-18 di mana seperti mana saya dan juga teman-teman ahli jawatan kuasa fatwa, kita akur bahawa kita diperlukan ini daruriyat dalam nak menyelesaikan permasalahan fatwa. Kita tak nafikan di luar sana banyak asatizah yang hebat-hebat, Masya Allah, Subhanallah. Mungkin tahun 2022 giliran mereka pula. Jadi buat masa ini dengan apa kemahiran yang setiap asatizah ada, amat diperlukan. Itu kira daruriyat. Sangat-sangat diperlukan untuk kestabilan masyarakat Islam. Jadi apabila kita buat sesuatu, kadang-kala kan ada seorang pekerja ni ditanya, buat apa tu? Oh, ketuk batu. Pekerja kedua ditanya, buat apa tu? Nak bikin masjid. Pekerja ketiga ditanya, nak buat apa tu? Nak bikin masjid supaya jemaah datang, bersembahyang, beribadah dan dapat perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, daruriyat ini bahagian yang pertama untuk kestabilan diri sendiri. Kadang-kadang kita sendiri belum stabil, nak bekerja di tempat lain pun inilah kemahiran yang kita ada. Dan yang kedua ialah untuk kestabilan dan kemakmuran negara. Dan itu adalah satu daripada usaha murni yang kita lakukan. Kemudian menutup aurat, dia menjadi poin yang ketiga, poin tahsiniyat, level yang ketiga kalau anda lihat di dalam fatwa tersebut. Jadi itu yang Ustazah kaitkan 50 tahun, 60 tahun dahulu bila anak-anak kecil lari dengan seluar dia saja ke sana sini. Mereka dengan rumah yang belum terurus, rumah atap yang bocor. Mereka belum fikir lagi pasal pakaian yang sempurna, tudung, tutup aurat. Yang mereka penting ketika itu ialah mencari macam mana nak stabilkan diri mereka. Tapi kalau kita kaitkan di isu ni, Alhamdulillah purata semua masyarakat Islam Singapura dah dalam keadaan tahsiniyat. Tahsiniyat dan boleh menutup aurat dengan baik. Namun dalam keadaan tertentu tu sahaja. Jadi segelintir lah berapa persen. Majority sudah boleh bertudung, sama ada sudah bersedia atau belum bersedia untuk menutup aurat. Okay, so Ustazah kat yang ini Ustazah dah terangkan. Dan ni yang terakhir, saya ingin fokus bahawa jangan lupa untuk melihat footnote. Footnote tu pun amat penting. Kalau tidak, dia tidak jadikan footnote. Okay, terima kasih muslimin dan muslimat. Semoga dengan huraian fatwa saja, fokus bagaimana nak melihat fatwa ini sedikit sebanyak membantu kita dalam memahami apa yang berlaku di luar sana.
Okey Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz Taufik. Alhamdulillah. Stop share. Okey. Boleh. Boleh Terima ya? kasih banyak Ustazah. Terima kasih semua. Ustazah khususnya 1 hour lah, lebih kurang lah. 1 jam lebih sikit. Masya Allah non-stop Ustazah berkongsi informasi. Dia bukan setakat cerita-cerita kosong aja, tapi saya yakin cerita yang ada isi dan dia menunjukkan perjalanan lah, pengalaman perjalanan Ustazah. At least kalau tak daripada awal terlibat dalam jawatan kuasa penuh fatwa, sekurang-kurangnya dalam 2 bulan yang lepas ni lah, dalam untuk membincang dan mencari jalan keluar yang terbaik. Ustazah bawa kita pergi tepi laut, dan tu bawa kita jalan-jalan jadi ahli farmasi Ustazah, nak tengok doktor, naik excavator semua, pusing semua. Dia maknanya kalau bagi saya tu saya faham ni bukan sesuatu yang as straightforward kita naik Grab sampai daripada point A point B lah. Dia adalah sesuatu yang rumit. Saya faham dan saya yakin sesi 1 jam ni tak cukup. Dia tak cukup untuk menerangkan kesemuanya. Lebih-lebih lagi di penghujung tadi kita harus kejarkan masa. Namun saya ingin umumkan kepada semua, khusus kepada Ustazah, saya akan beri sedikit masa lah untuk Ustazah berehat sebentar, untuk kita ambil nafas kejap kan. 1 jam dah berbual. So 5 minit, sekitar 5 minit. Sekarang 3.16, saya ambil tadi 3.15 saya start. So dalam 3.20 kita akan mula kembali dan kita akan ambil soalan-soalan yang telah pun diajukan melalui menti.com. So bagi hadirat peserta-peserta yang hadir pada petang hari ini yang ingin mengajukan soalan-soalan, sila ke menti.com dan isikan nombor kod 1446-873. Sila rujuk ke chat box untuk dapatkan maklumat yang terperinci berkenaan soalan-soalan anda. Hanya soalan-soalan yang memenuhi kriteria yang disebutkan awal tadi, menjaga adab, tepat kepada tujuan perbincangan kita, yang insyaAllah kita utarakan dengan harapan dia akan mendatangkan manfaat. Sebagaimana fatwa, dia bertujuan memudahkan bukan menyusahkan. Kita juga mengharapkan sesi ini akan dapat mendatangkan kemudahan kepada semua. So saya ingin ajak kita just rehat sebentar. Bagi peserta-peserta nak minum air, nak stretching apa semua, saya alu-alukan, sila ke ambil masa anda dan kita akan kembali lagi sekitar jam 3.20 petang. Terima kasih. Alhamdulillah. Macam mana Ustazah? Dapat minum air sekejap? Sekejap. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai terdiam. Terbisu. Terpegun sekejap. Termengu. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih juga kepada semua hadirin dan hadirat yang sehingga kini masih lagi, kalau ikut nombor kita masih lagi, tadi Ustaz sebut mula-mula saya 30 lebih, dah tu Ustazah sebut saya ingat 45 ke apa gitu. So rasanya angka dia masih sama. Belum ada yang dah tak nak join lagi. Tapi kami faham mungkin ada yang tersibuk. Kalau tak ada masalah, tak ada paksaan. Begitu juga kalau yang tidak ada soalan, hanya untuk mendengar jawapan, juga tidak ada paksaan. Kami tidak memaksa semua untuk bertanya soalan. Bahkan kita apabila meminta semua peserta untuk mendaftarkan diri, kami juga memberi ruangan dalam form untuk pendaftar itu, ada ruangan untuk bertanyakan soalan. Dan Alhamdulillah ada beberapa soalan-soalan yang agak menarik dan ada yang agak berat, ada yang agak ringan. Cuma kalau boleh Ustazah, kita mula dengan yang ringan-ringan dululah. Kita warm up dulu Ustazah ya. So saya difahamkan nanti insya-Allah mereka akan pihak admin akan siarkan soalannya di skrin untuk kita bersama-sama lihat dan baca bersama-sama soalan yang akan diutarakan. Namun ala kulihal, terima kasih banyak Ustazah atas penjelasan penerangan tentang fatwa sebentar tadi. Saya yakin kita semua dapat manfaat daripada apa yang dibincangkan. Namun yang paling utama dapat fahamlah, dia bukan suatu kerja yang mudah, kerja yang ringan. Dia bukan sesuatu yang kita suka-suka, happy-happy, fun duduk. Mungkin ada yang rasa pun dia adalah sesuatu yang bukan setakat ni saya nak sebut ni, saya nak cakap perkataan yang sopan. Harapnya dia jadi sopan kerana perkataan asalnya adalah lahir dari perkataan yang bagi saya kurang sopan. Saya ingin sebutkan ni, minta maaf Ustazah, minta maaf semua penonton. Kerja yang dilakukan oleh Jawatan Kuasa Fatwa, Ustazah sendiri, teman-teman, guru-guru saya adalah kerja yang berat. Dah buat kerja berat, bukan dapat imbalan yang
menggembirakan. Kadang-kadang kita nampak yang komen-komen dekat luar sana tu, komen-komen apalah fatwa macam tak pergi belajar, apalah nama aja ustaz ustazah, atau ultimately lah yang saya pun terkesan, sedih dengar, sedih baca, apalah saya doakan siapalah, tak payah sebut nama lah, walaupun dia sebutkan di situ tidak masuk syurga, tapi bagus dia tak sebut dalam bahasa Melayu, dia sebut dalam bahasa Inggeris supaya bahasa universal satu dunia boleh faham. So yalah, kita harap tidak ada lagi lah semua yang berperangai ataupun berkelakuan sedemikian. Semoga kita semua dipilih Allah dalam hidayahnya, insyaAllah. So ini dia teman-teman, tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama dengan rancangan Jururawat Bertudung untuk meneliti fatwa terkini. Soalan pertama yang ingin diajukan oleh yang bertanya, Alhamdulillah, terima kasih yang bertanya, apa perbezaan antara fatwa dan irsyad? Mungkin yang bertanya ni perasan ada beberapa kali Muiz keluarkan fatwa, ada beberapa kali Muiz siarkan di Facebook atau wadah-wadah yang ada irsyad. Tidak apa, kita akan faham sebentar nanti, dan juga mengapa perlu ada buku panduan lagi setelah fatwa. Buku panduan ni jual kat kedai Ustazah? Tak, okey. Saya silakan Ustazah untuk kupas jawapan yang diberikan, soalan yang diberikan. Okey, terima kasih bagi soalan yang diberi penanya lah kepada penanya yang bertanya. Memang ada perbezaan antara fatwa dan irsyad. Fatwa perlu kepada mesyuarat dan perbincangan bersama antara mufti dan juga anggota jawatan kuasa fatwa, baik yang penuh ataupun dan juga yang bersekutu. Namun irsyad dia kadang-kala sudah ada fatwa sebelum ini. Contoh pada 2020, tahun 2020, sudah ada perbincangan mengenai ditundakan urusan haji kerana dalam keadaan pandemik. Jadi 2021 tidak perlu lagi ditanya kerana keadaan belum mengizinkan, maka pejabat mufti dah fahamlah, dah maklum. Tapi sudah tentu irsyad walaupun tak ada perbincangan, namun secara hormat mereka memberitahu lebih awal dahulu. Mereka ni maknanya pejabat mufti memberitahu lebih awal dahulu untuk kita lihat. Jadi kadang-kadang kerana sudah ada fatwa, kedua ia sebagai nasihat. Nasihat ketika pandemik, ataupun sebagai nasihat bahawa ada penambahan beri proses pendidikan, bahawa dalam pandemik ni azan waktu lockdown satu ketika Ustaz, dulu ada lockdown, jadi beri tambahan solu fi buyutikum, itu jadi beri panduan, dan panduan-panduan ini dia straightforward, tak ada isu kompleks. Kemudian kedua, mengapa perlu ada buku panduan lagi setelah fatwa? Tadi saya ada jelaskan bahawa fatwa tidak boleh panjang lebar. Dia short, sweet, precise, concise. Dia datang dalam bentuk umum, non-preskriptif, dan apabila dia keluar, fatwa tu address secara umum. Semua lapisan masyarakat untuk melihat fatwa tersebut. Namun sudah tentu ada persoalan-persoalan kecil yang timbul daripada fatwa yang dikeluarkan. Maka dengan itu perlu buku panduan itu juga dibaca. Mungkin pihak Perdaus nak buat satu sesi lagi 5 jam. Tak adalah, Ustaz gurau saja. Tapi ya, buku panduan tu perlu dibaca. Terima kasih banyak Ustazah. Boleh kita pick up sebab ada beberapa, kalau setakat ni ada 9 soalan, tapi kita silakan. Soalan yang kedua tentang mana dia? Dekat skrin saya, kita tunggu sebentar. Sementara itu bagi yang ada soalan, silalah ke menti.com, sila rujuk di chat box untuk dapatkan maklumat tentang bagaimana anda boleh ajukan soalan-soalan anda. Okey. Sementara kita menunggu soalan, saya boleh bacakan aja Ustazah. Soalan berkenaan fatwa tudung ni yang kita baru dengar ni, kenapa yang ini yang kita
kita dengar lah, ataupun yang ini yang dibincangkan di khalayak ramai. Tadi Ustazah sebut tentang fatwa tidak pergi tunda pergi haji tahun lepas 2020 waktu mula COVID mula hit. Adakah fatwa tudung sahaja yang hangat diperbincangkan di khalayak ramai? Kenapa perkara tersebut Ustazah, pada pandangan Ustazah berlaku berbanding dengan fatwa-fatwa lain yang saya yakin tadi Ustazah sebut contoh dan banyak lagi yang dibincangkan dan dihasilkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa. Silakan Ustazah. Okey, jawapan ringkas saya, setiap fatwa yang keluar sentiasa hangat. Contoh yang saya dapat lihat ialah fatwa Milk Bank. Masya Allah, subhanallah. Banyak dari sudut angle yang berbeza yang dilihat oleh masyarakat. Tadi kita bawa analogi laut di mana setiap lapisan masyarakat ingin memberi pendapat mereka, dan juga ini adalah, kalau kita lihat dari sudut positif Ustaz, ini kita lihat sebagai satu perkara yang positif, di mana mereka berbincang, bukan buat tak tahu. Jadi mereka berbincang. Cuma yang saya sebut tadi, platform nak berbincang atau cara penuturan kita apabila berbincang, adakah sesuai ketika itu di platform yang terbuka. Jadi memang kalau kita bandingkan dahulu dalam 20 tahun yang lalu, fatwa tidak berapa hangat perbincangkan sebab kerana dengan kehadiran media sosial yang lebih bagus, lebih baik dan ramai yang berkemahiran dalam mengendalikan media sosial, maka perbincangan itu bertambah hangat. Ya. Jadi kalau Ustaz kata fatwa tudung ini adakah hangat, ia bukan hanya fatwa tudung, fatwa yang lain juga hangat. Mungkin pihak-pihak yang lain lah yang menghangatkannya. Setiap bahagian ada pihak-pihak yang menghangatkannya. Betul Ustazah. Mungkin penanya ataupun saya sendiri terkesan dengan isu fatwa tudung. Mungkin ada yang ahli keluarga yang terlibat dalam perbincangan ini, ataupun yang terkesan dengan hasil perbincangan ini, atau mungkin contoh yang tadi Ustazah sebut tentang Milk Bank. Mungkin saya tak ada terkesan lah dengan perbincangan, mungkin saya tak terlibat. Bila tengok Facebook pun tengok apa yang dibincangkan, kita scroll aja lah. Kita pun tak betul-betul in-depth, betul-betul baca dan betul-betul selami perbincangan, apatah lagi memberikan sepatah dua pandangan. Alhamdulillah. Tapi terima kasih Ustazah sebut tadi baik. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Jadi kalau kita lihat di situ, Ustaz tak terkesan, tapi bagi mereka yang tak ada latar belakang, ada yang terkesan. Sebab itu kita nak tengok platform yang sesuai, cara penuturan dalam kita menyebarkan isu atau fatwa tudung dengan memberi kepelbagaian jawapan yang berbeza di platform yang terbuka. Dia ni kita nak jaga aurat jururawat, aurat kita pula yang terbuka pula aurat. Ini bahasa kiasan ni, aurat apa yang terbuka tu Ustazah? Perbicaraan jari menaik. Masya Allah, kasta mendalam ni. Masya Allah. Masya Allah. Betul Ustazah. Tadi saya sambil berbual ni Ustazah, kalau boleh saya minta izin, bila Ustazah sebut tentang terkesan tu, saya pun rasa alhamdulillah lah, masyarakat Islam kita terkesan dengan apa yang ada kesannya kepada kehidupan masyarakat, kawan-kawannya, teman-temannya, ataupun masyarakat Islam yang lain. Cuma saya rasa peringatan yang Ustazah ingatkan akhir tadi tu, jangan sampai aurat yang kita nak bincangkan tu kita bincangkan aurat adab kita, aurat kata-kata kita, jari jemari kita yang kita tak jaga. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, satu pesanan yang untuk saya jugalah untuk kita hayati. Kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Ustazah, soalan ni mungkin dia tak ada hujung pangkal, tapi kita take it as it is. Hukum agama ini boleh berubah-ubah. Saya faham mungkin bila mendengar penjelasan Ustazah atau membaca fatwa-fatwa, tidak khusus fatwa tudung yang dibincangkan sekarang ini, semua fatwa-fatwa yang telah berlangsung dalam lipatan sejarah khusus di Singapura, kita mungkin penanya ni terkesan dengan
ialah perjalanan yang berlaku ini. Mungkin Ustazah boleh kupaskan, adakah soalan ini tepat? Adakah hukum agama ini berubah-ubah seperti mana kita lihat pada perbincangan fatwa? Silakan Ustazah. Okay, syukran. Bagus soalan ni Ustaz. Soalan nombor 1, 2, 3 ni semua bagus. InsyaAllah. Jadi apabila kita lihat, kalau kita khususkan pada fatwa tudung, kita akan lihat bahawa boleh tutup aurat sempurna. Ada kala tak boleh tutup aurat. Boleh buka aurat suka-suka ke? Jadi itu kalau kita lihat dari sudut tudung. Tapi kalau kita lihat dari lipatan sejarah, agama Islam itu tidak statik. Dia evolve. Dia bukan hanya setakat 5 waktu 7 hari. Solat atau musim haji pergi haji, dah cukup haul bayar zakat. Dia ada ibadah-ibadah yang setiap minit, setiap saat, selagi nyawa hidup di kandung badan ni, kita akan berhadapan dengan berbagai cabaran. Begitu juga apabila Quran turun pada Nabi Muhammad, ia belum dibukukan. Cuba bayangkan dibukukan apabila peringkat awal di Madinah. Padam-padam. Hukum tu dah tukar. Lepas tu padam lagi. Kemudian apabila kita lihat di zaman Saidina Abu Bakar menjadi khalifah, baru berapa jam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, timbul satu perkara yang Masya Allah, perlu hukum lah. Sebab tak ada siapa yang nak jadi khalifah ni, memimpin masyarakat Islam. Dan dalam zaman seterusnya, selagi kita hidup di dunia ni, kita sendiri secara peribadi, setiap minit akan berlaku. Memang Allah beritahu bahawa kita ada masa susah, masa senang, ada cabaran dalam hidup. So, kadang-kadang dia hanya terkena atau tertimpa pada diri, tapi kadang-kadang timpa pada masyarakat. Di sinilah Alhamdulillah dengan adanya institusi fatwa, benda yang kompleks tu, kita relax sikit lah, biar institusi fatwa yang uruskan ataupun ahli jawatan kuasa fatwa. Baik, terima kasih Ustazah. Harap jawapan yang dikongsikan Ustazah ni dapat memahamkanlah yang penanya dan juga teman-teman lain yang menonton yang mungkin tidak bertanya soalan yang sama tapi berlegar di fikiran soalan yang serupa. Kita berpindah kepada soalan yang seterusnya. Sementara menunggu dia keluar ke skrin, saya akan bacakan apa yang diutarakanlah daripada si penanya, sang penanya, alhamdulillah, supaya tidak berubah sangat Ustazah soalannya dengan apa yang nak dihajatkan. Okey. Saya minta maaf, kita ambil masa beberapa saat sedikit sementara menunggu. Okey. Masya-Allah. Okey. Okey, boleh. Okey, Ustazah tadi dalam pembentangan Ustazah ada menyebut mengenai boleh bermazhab selain mazhab Syafi'i. Saya tak yalah, Ustazah mungkin ada sebut tadi tentang contoh Abu Hanifah dan sebagainya. Ustazah boleh jelaskan tentang apa yang Ustazah nyatakan tadi? Silakan Ustazah. Di dalam amlah ada memberitahu bahawa kita masyarakat Islam di Singapura bermazhab dengan mazhab Syafi'i kecuali dalam keadaan tertentu, kesukaran. Jadi di sini apabila berlaku sesuatu isu, ini kita cakap secara umum dahulu, dia ada dua situasi di mana kita tidak mengikut mazhab Syafi'i. Pertama, yang penanya tu bukan orang Singapura. Mungkin pekerja asing yang dari negeri lain Islam datang ke Singapura bekerja sementara, kemudian menghadapi cabaran dan dia bermazhab Hanafi atau Hambali. Jadi yang menjawab soalan itu biasanya asatizah atau ulama kan. Jadi jawab ikut qadri uqulihim, ikut kepala atau apa yang dianutinya. Kedua, boleh dalam keadaan kesukaran. Kita sendiri sebenarnya secara sedar atau tidak, kita telah melakukan kira mazhab-mazhab yang berbeza sedikit lah. Itu hasil daripada keputusan majlis fatwa juga. Di antaranya pembayaran fidyah. Ada yang
dulu berguni-guni beras dipikul Ustaz. Betul. Jadi sampaikan ada kata sampai dah berulat, sedangkan Berkembang, masyarakat nak betul. keto diet, nak apa semua kan. Alamak. Jadi mereka tak nak beras. Jadi dengan melihat keadaan begini, maka melihat dari sudut pandang Imam Hanafi, mazhab Hanafi, maka pembayaran boleh digunakan dalam bentuk wang. Dan ini salah satu sajalah Ustaz contohnya. Jadi dalam fatwa, maka kerana isunya agak kompleks, menghadapi kesukaran dalam isu yang terpencil tertentu ni, sudah tentu mengikut mazhab-mazhab yang lain. Tapi untuk pengetahuan semua, fatwa tudung ini di dalam fatwa itu menyebut mazhab Hanafi, tapi tak dinafikan bahawa kalau anda lihat dalam buku panduan ada mazhab Syafi'i. Namun kenapa diletakkan mazhab Hanafi di dalam buku fatwa? Sebab mazhab Hanafi itu lebih jelas straight to the point. Tapi mazhab Syafi'i itu ada juga di dalam buku panduan. Okay, Oh, Masya Allah. So, maknanya Ustazah, saya nak sebut dalam perbincangan fatwa tudung ni khususnya, di samping dengan perbincangan-perbincangan lain, dia merujuk kepada mazhab-mazhab yang lain, dan kemudian hasil daripada keputusan tu adalah keputusan yang bersandarkan kepada pandangan mazhab yang lain. Adakah tepat statement anda tu? Dalam keputusan fatwa, kerana ia contoh zawal Ustaz. Zawal kita perlu lihat bahawa semua imam ini, Imam Hanafi, Imam Maliki atau mazhab yang merebak ke seluruh daerah, mereka mengikut time, space, konteks yang berbeza. Jadi apabila kita menghadapi cabaran, kita akan lihat dulu mana cabaran yang sesuai. Kadang-kadang mazhab Syafi'i tidak menghadapi cabaran tersebut. Contoh saya lari sedikit. Contohnya Imam Malik mengeluarkan fatwa bahawa ini di negeri Madinah mengeluarkan fatwa bahawa hujan pun tetap kena datang sembahyang Jumaat. Kemudian datang surat daripada Syam Ustaz, negeri Syam, mengatakan bahawa itu negeri Madinah, negeri Syam sentiasa hujan, sampai lecak-lecak. Jadi bermakna time, space, konteks ni memainkan peranan yang penting. Jadi apabila kita nak selesaikan fatwa ni, kerana dia untuk semua lapisan masyarakat, maka kita perlu melihat semua lapisan mazhab-mazhab yang ada di luar sana. Mana yang lebih sesuai. Terima kasih Ustazah. Okey, kita berpindah kepada soalan yang berikutnya. Yes. Okey, panjang, saya baca satu persatu. Pekerjaan polis daruriyah kerana menjaga keselamatan awam, keamanan negara. Menutup aurat ataupun bincangan dia tahsiniyah. Adakah seorang muslimah dibolehkan membuka hijabnya dan bekerja sebagai polis walau ditanggung suaminya? Saya tak nak elaborate soalan ni, saya serahkan kepada Ustazah. In case nanti kalau kita perlu bincang, kita akan kembali pada soalan ni. Soalan ni biar di screen dulu sementara, boleh ya? Silakan Ustazah. Okey, alhamdulillah atas penanya ini, kerana terima kasih kerana di sini beliau dah faham sebenarnya, sebab itu beliau menyusun soalan dalam bentuk begini. Dan memang betul pekerjaan polis itu daruriyah, tapi kalau dilihat dalam skrin slide Ustazah tadi dalam bentuk daching tu, weighing machine tadi, tak tahulah sama ada saya boleh share skrin atau tidak. Boleh diizinkan untuk saya share skrin? Kita tengok. Okey. Saya ingat yang daruriyah ke bawah, tahsiniyah naik tinggi kan Ustazah skrin tu? Ya. Jadi tu bagi Ustaz alhamdulillah ingat mari kita untuk umum juga di dalam situasi ni memang penanya telah menanyakan, tapi beliau fokus satu angle, iaitu memastikan kestabilan dan kemakmuran negara. Sebenarnya daruriyat tu ada beberapa poin di sini. Selain daripada sudut ekonomi, katanya tadi boleh tak suaminya mengizinkan untuk beliau berhenti kerja, betul?
kerana keadaan ekonomi mereka sudah mantap. Tapi kita kena lihat dari angle yang kedua, kerana kemahiran. Kemahiran dia diperlukan, tugas dia tu suatu yang tugas yang murni, yang dari dulu dia dah menuntut atau belajar dari sudut ini, dan kepakaran dia diperlukan untuk kestabilan dan kemakmuran negara. Jadi atas dasar ini, untuk menjawab soalan yang bahagian 2 boleh dibincang dengan suaminya. Pihak ahli jawatankuasa fatwa telah mengeluarkan fatwa, kalau dia dah menepati kedua-duanya, terpulang kalau dia nak teruskan. Tapi poin yang nombor 2 ni very important juga, Ustaz. Jadi bermakna kalau dia dah rumah mantap, duit dah ada, kemudian dari sudut kehidupan stable lah secara individu dan family, tapi dari sudut kepakaran dia tu diperlukan. Itu adakah dia yang kena buat pertimbangan lah antara dia dan suaminya. Masya-Allah. So ini yang mungkin mereka mereka yang bekerja di luar tu yang lebih faham situasi. Saya tak dapat faham adakah seseorang tu kepakaran dia aja diperlukan. Contohlah kalau saya berhenti kerja, pasti ada orang lain yang akan ambil alih tugas saya. Tapi kadang-kadang betul saja bila saya sebut tu, ada seseorang yang mungkin dia pakar, dia perlu berada di situ, dia perlu untuk laksanakan sesuatu tugas, dan kalau orang lain yang buat, nanti mungkin lain yang jadinya. Ialah macam-macam pertimbangan Ustazah ya. It's not just satu keputusan mudah aja. Sebab kadang-kadang Ustaz, mereka yang bekerja di dalam ni kita nampak macam simple sebab kita tak terlibat langsung. Kadang-kadang mereka menghadapi mereka yang special need, memberontak, meronta-ronta, tapi dalam keadaan yang sama mereka dalam keadaan sakit. Jadi orang-orang tertentu mungkin mahir dalam urusan ini. Dan ini pun bukan untuk mereka yang tak dapat tutup. Kira ini bukan untuk mereka yang dapat tutup aurat. Yang dapat tutup aurat tu alhamdulillah. Tapi ini untuk mereka yang terpaksa tak dapat tutup dengan sempurna. Ini 2 ni perkara. So kalau kembali kepada yang bekerja di industri health ni, ataupun nurses lah khususnya kan, jurawat. So bermakna jawapan dia pun samalah. Kalau yang bertanya ni is a nurse, saya sendiri adakah dengan fatwa sekarang ni saya nak ikut ke, ataupun I think bahasa layman lagi baik saya berhenti kerja ataupun saya sambung kerja tapi tak dapat pakai full tutup aurat. So I think jawapan yang Ustazah bagi tu pun relevan pada yang nurses yang bertanya, Ustazah. Ya, betul. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, ada satu soalan I think akan keluar sebentar lagi ni. Ni dia. Okey. Ini adalah soalan terakhir. Saya mohon maaf kepada semua yang bertanya. Harap-harap tidak ada yang mungkin yang bertanya tu tidak terjawab soalannya. Tapi antara lain, khazanah Islam ataupun prinsip Islam di dalam menyelesaikan fatwa, tidakkah cukup ataupun tidakkah mencukupi dengan Al-Quran dan Sunnah? Masya-Allah. Ni satu soalan yang ulang-ulang lah sebenarnya, bukan kerana fatwa aja. Dia selalu akan relate dekat sini. Adakah tak cukup dengan Al-Quran dengan Sunnah aja untuk kita buat amalan ibadah seharian kita? Silakan Ustaz. Terima kasih bagi penanya. Tetapi boleh izinkan saya untuk share screen? Boleh. Sebab kebetulan saya ada slide untuk ni. Okey, ini seperti yang tadi kita bawa analogi doktor akibat seorang ulama memberitahu Imam Hanafi bahawa ahlul fuqaha ni betul-betul lah seperti atibak, doktor. Jadi dalam proses kedoktoran sudah tentu ada bahasa, ada pembelajaran yang perlu dipelajari. Dan tadi saya sudah sebut, tapi saya sebut lagi bahawa bila masa berlalu, pada awalnya Al-Quran dan Sunnah, tapi bila masa berlalu ilmu pengetahuan tu fragmented lah, dibahagi-bahagikan, diagi-agikan untuk kemudahan pembelajaran, maka
apa yang diagih-agihkan seperti fikih dan juga tafsir dengan kepelbagaian cabang tafsir, itu semua sebenarnya asalnya kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah. Jadi ini di antara Ustaz yang saya ingin kongsi, khazanah Islam yang dilihat ialah dari sudut usul fikih. Usul fikih paling powerful lah. Dia ada bukan hanya ada usul fikih, dia ada kawaid usul, maqasid syariah, kawaid fiqhiyah, fiqh muwazanat. Muwazanat tu decision making. Antara dua ni nak pilih yang mana? Mana yang lebih? Fiqh waqi'i atau fiqh waqi' ni reality. Tu yang kata tadi ada soalan, boleh tak terima soalan dia bukan fatwa lah Ustaz soalan tadi. Maknanya sesuatu isu dibawa ke dalam fatwa tetapi isu tu tak diterima. Sebab pada realiti ia belum lagi tiba masanya kadang-kala. Ada banyak lagi yang sedang line up fatwa ni, bukan satu dua ni dekat ada banyak lagi berderet menunggu diselesaikan. Jadi tu fiqh ma'al, consequences, impact yang berlaku, fiqh mihan dalam tugasan ni ada juga kira fiqh mihan tu fiqh pekerjaan. Pekerjaan yang halal totally, pekerjaan yang haram totally, pekerjaan yang separuh-separuh, dia kerja dekat 7-Eleven, dalam masa yang sama dia kena bantu untuk tapkan apa tu, botol arak tu tersebut. Dan fiqh nusus, Quran, hadis, bahasa Arabnya perlu mantap, isu terkini, tanya pakar, rujuk balik apa yang berlaku dahulu di dalam khazanah fikih, fiqh aqaliyat, minoriti, fiqh aulawiyat, mana nak priority, ada lagi lah yang lain-lain. Tetapi masa mencuburui kita, Ustaz. Jadi tu wallahu alam bisawab. Banyak Betul, jadi banyak. mana Ustaz, ini apa yang kita dapat dari perkara ni. Masya Allah, ini bukan usaha kecil kan. Dia bukan sekejap belajar pandai Ustazah. Dia juga dalam pertimbangan nak membuat fatwa tu, bukan usaha kecil ni. Betul. Itu menunjukkan tadi saya sebut masa mencuburi kita, bermakna lepas ni kita semua mempunyai tanggungjawab untuk teruskan buat kajian, belajar, cari ilmu pengetahuan, dan yang paling penting sekali tanya kepada mereka-mereka yang berkepakaran dalam apa juga yang kita ingin jawab ataupun kupas persoalan-persoalan kita. Terima kasih Ustaz. Seperti yang saya umumkan tadi, saya minta maaf soalan-soalan yang diketengahkan adalah itu saja yang setakat ini yang dapat kami mampu untuk kita ketengahkan, tapi saya yakin banyak lagi wadah-wadah lain yang anda boleh dapati untuk merungkai soalan-soalan anda. Ustazah, terima kasih banyak-banyak sangat Ustazah. Terima kasih atas penjelasan. Namun terima kasih atas masa. Saya yakin Ustazah sibuk. Hari ini patut hari cuti umum, kita rehat-rehat santai-santai. Ustazah telah pun meluangkan masa kepada kita dan semua yang menonton siaran ini, siaran live ini bersama-sama pada petang hari ini. Ustazah, sebelum kita nak tutup majlis sebentar nanti, boleh tak saya minta izin Ustazah sebagai penutupnya? Patutnya perjanjian ni 4-2 minit. Tak apalah Ustazah, ambil lah berapa masa Ustazah nak. Berikan kita apa-apa sahaja nasihat, apa-apa saja yang boleh menjadikan panduan dan pegangan kehidupan kita, kalaupun bukan hanya untuk isu fatwa ni, tapi sesuatu yang dapat menjadikan kita ini lebih seorang mukmin yang lebih baik. Silakan Ustazah. Okey, untuk ialah menjaga masa, jadi saya simpulkan kepada 3. Yang pertama ialah ambil peluang dalam cabaran. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesusahan itu, inna ma'al usri, dalam kesusahan itu ada kemudahan. Bukan lepas kesusahan, dalam kesusahan. Jadi kita ambil cabaran yang mana kita dengar macam-macam cerita di sini tentang fatwa, kita fokus, ini adalah fatwa. Ini adalah hasil daripada perbincangan ulama. Maka kita ambil peluang, Masya Allah, ini bukan benda kecil. Kalau kita nak terus menuntut ilmu, silakan. Kita ambil peluang juga menjaga diri kita. Itu poin yang kedua, jaga aurat kita di dalam menerima dan menyampaikan
fatwa yang sudah dibawa dengan baik ini. Dan juga yang ketiga ialah fattaqullaha mastata'tum. Takwa, maknanya semua individu, tak kira dalam bidang fatwa ke tidak fatwa, dalam jururawat atau tidak, dalam tugasan-tugasan yang lain yang menghadapi cabaran atau tidak menghadapi cabaran, semua sedang nak bertakwa, nak beribadah. Setiap individu nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dalam beribadah sudah tentu ada beberapa cabaran yang kita hadapi. Kita buatlah ibadah kita itu sedaya upaya kamu, sedaya upaya kita. Di sini ada gambar bunga kan, bukan untuk Ustaz Taufik Ustaz, tapi ini bouquet of rose, flowers ini untuk jururawat Ustaz. 1 November adalah tarikh dalam sejarah Singapura yang mana mereka dah tunggu bertahun-tahun lamanya. Jadi alhamdulillah kita ambillah peluang ini, tidak membawa kekeruhan dalam menyampaikan mesej, malahan kita mengalu-alukan semua pihak yang bertanggungjawab dalam membantu menjayakan perkara ini. Termasuk juga Perdaus sebenarnya. Perdaus sedang membuat program awareness supaya kita lebih memahami tentang fatwa ini. Dan kalau kita lihat di sini bahawa banyak kepelbagaian pendapat dari ahli jawatan kuasa fatwa. 2 point yang kita kena ambil iaitu ia sebagai panduan, sebagai analogi ubat tadi, dan juga kita melihat pendekatan bagaimana kita nak sampaikan di luar sana, platform yang bagaimana yang kita nak gunakan. So platform yang kita nak itulah ada gambar with love. Kadang-kadang kita salah channel. Dengan salah channel ini bukan lagi melihat secara objektif tetapi mengeruhkan lagi dan menambah emosi. Dan akhir sekali itu sahaja, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Perdaus dan juga muslimin dan muslimat yang dapat hadir dalam majlis ini. Ini satu majlis yang amat diberkati, majlis ilmu amat diberkati, semoga difahami dan kita dapat sama-sama membantu untuk melakarkan naratif yang positif dalam melihat fatwa. Syukran kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Daripada pihak Perdaus kami ucapkan jutaan terima kasih kerana kesudian Ustazah untuk memberikan pengisian yang sangat-sangat detail, sangat-sangat terperinci berkenaan proses fatwa, dan juga dalam masa yang sama menjawablah beberapa soalan-soalan ringkas yang kita terima daripada sama ada yang live yang sedang hadir ataupun yang telah pun diberikan awal tadi. Semoga dengan usaha pendidikan sebegini kita semua akan dapat memahami dan juga menghargai serta menghayati suatu nikmat yang sangat luar biasa yang kita sedang nikmati pada masa ini. Bagi pihak Perdaus juga, saya selaku Naib Presiden yang pertama ingin mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak di atas sokongan semua yang hadir pada petang hari ini. Namun sokongan anda masih lagi amat-amat kami alu-alukan, khususnya bagi menjana dan juga menyokong program-program dakwah di masa-masa yang akan datang. Itu kalau anda berkesempatan, kesudian, silalah ke pautan perdaus.org.sg/donate ataupun silalah ke laman Perdaus daripada Facebook dan juga Instagram kami untuk dapatkan informasi-informasi. Dengan hanya anda berkongsi acara-acara kami yang akan kami anjurkan di masa-masa yang akan datang, itu juga amat bermakna untuk kami di Perdaus. Akhir sekali, Ustazah, kalau bagi pihak saya sendiri, saya minta maaf sangat kepada Ustazah, andai sepanjang kita berinteraksi hampir 2 jam ni lah Ustazah, ada salah silap kata-kata saya, ada yang tidak patut disebutkan, saya mohon sangat maaf. Pada semua penonton, pendengar sekalian, saya juga mohon maaf agar ada kesilapan, mana yang baik itu daripada Allah, yang buruk daripada kekurangan saya sendiri. Sekian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang tidak terhingga kepada para admin Perdaus yang telah bertunggus lumus untuk menjayakan program pada petang hari ini. Semoga Allah menerima segala usaha niat yang murni ini sebagai suatu amal jariah
yang soleh dan ia dinilai di neraca timbangan amalan kita di hari kiamat kelak sebagai asbab, sebagai sesuatu yang membolehkan kita dimasukkan ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan itu tidak perpanjangkan lagi, marilah bersama-sama kita tutup pertemuan ringkas kita pada petang hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratil asr. Subhanallah wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, selamat petang. Terima kasih.